Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man nasara wa wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara Mazlan selaku pengacara majlis, juga selaku pengurusi program tadi larian benang. Yang berbahagia Ustaz Jasni Hasan selaku Tuan Imam Qariah Masjid Sidin Abu Bakar, tuan-tuan pegawai masjid, jawatan kuasa Qariah, dan seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala pertemukan kita, dan saya minta maaf kerana saya janji nak hadir pada pagi tadi untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam program larian benang. Tapi kita yang merancang, Allah Ta'ala yang menentukan, dan saya minta maaf banyak-banyak kerana tak boleh bersama dengan tuan-tuan. Pun begitu, saya nak ucap tahniah kepada Jawatankuasa Qariah kerana telah berjaya mengajarkan program yang agak besar di Langkawi pada pagi tadi. Dan semalam saya dipahamkan sampai pukul 3 pagi pihak masjid masih duduk qiyamul lail di masjid untuk nak menjayakan program tadi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kesempatan waktu pada malam ini kita nak tengok sedikit sebanyak tauladan qudwah yang ditunjukkan Rasulullah SAW sebagai suami yang cukup penyayang, sebagai bapa yang cukup penyayang, sebagai tuan yang cukup penyayang, sebagai anak yang cukup penyayang. Bahkan segala contoh yang baik hanya terkumpul pada Rasulullah SAW. Kita tahu semua tuan-tuan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu contoh-contoh yang baik semua ada pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ikatan keluarga adalah ikatan yang suci. Kalau wanita sebelum Islamnya agak kucar kacir, tak punya harga di tengah-tengah masyarakat, yang muda ada nilainya, yang jelita ada harganya, tetapi bila tua tak ada apa dah tuan-tuan. Tetapi bila Islam mai, Allah Ta'ala angkat darjat wanita ini tuan-tuan. Bahkan setelah disyariatkan perkahwinan an-nikah, bahkan dimuliakan hubungan perkahwinan ini macam hubungan adik-beradik. Sebelum Islam tuan-tuan, wanita tak boleh wariskan harta. Harta mereka berligar dalam kalangan orang yang kaya-kaya, orang yang punya kuasa, panglima-panglima perang, penguasa-penguasa dan sebagainya. Tetapi bila mai Islam, disyariatkan nikah dalam Islamnya tuan-tuan, bahkan dalam faraidnya, selepas diturunkan ayat faraid tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Allah Ta'ala telah memberikan nilai yang baik pada wanita ini. Laki dia kaya, kalau sebelum Islam dia tinggal, laki dia jutawan masjid Sayyidina Abu Bakar, dia derma tadi katakan 10,000 contoh. Dia mati, kalau sebelum Islam bini tak dapat apa-apa, tak boleh apa tuan-tuan. Tetapi bila lepas Islam, suami yang mati meninggalkan isterinya, Islam tengok kalau depa ni ada anak, kalau laki tu ada anak, bini dapat 1/3,
1/4, 1/8, minta maaf. Kalau laki mati, laki tu ada anak, bini dapat 1/8. Kira saya maklum malam ni balik ambil kalkulator. Kalau abang mati malam ni, cik akan boleh 1/8 sekiranya laki kita ada anak. Sekiranya laki kita tak ada anak, bini kita akan dapat 1/4. Ni siapa bagi tuan-tuan? Islam. Islam. Penting dah harta? Penting. Dalam Islam juga, lelaki yang mentalakkan isteri dia ketika maradul maut, sakit nak mati dah, dia cerai bini dia, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ketika sakit dalam ambang maut tu dia cerai bini dia dengan niat untuk nak menghalang bini dia terima pusaka dia, bini akan dapat juga. Maklum, laki kita sakit, dia pun aku cerai bini celah-celah lah ni, dengan harapan dengan perceraian ini akan aku patahkan titi pusaka aku dengan bini. Kalau tujuan cerainya adalah untuk mematahkan titi pusaka bini dia, bini akan dapat harta pusaka laki dia, walaupun cerai ketika sakit nak mati. Ini bab harta. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Islam mengikat perkahwinan ini ikatan yang kemah, ikatan yang cukup mantap, yang cukup kejap. Bahkan kalau kita menikah dengan seorang perempuan, anak dia adalah haram muabbad nikah dengan kita, tuan-tuan. Walaupun selepas mak dia mati, dulu menikah dengan mak kamu, lah ni mak kamu mati, nak minahang boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. So, ini Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi mendidik keluarga yang sakinah. Dan sakinah, ibu sakinahnya adalah dalam agama. Tang lain tak ada, tuan-tuan. Ada 4-5 kriteria nak pilih bini, berbagai-bagai cara dia. Tapi Nabi sebut hujungnya apa dia, tuan-tuan? Fadhfar bizatiddin taribat yadak. Kamu bergelutlah, berpilihlah dengan perempuan yang kuat pegangan nilai agamanya, pasti kamu akan beruntung. Ini orang lelaki nak pilih bini dah. Bahkan kita juga, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah seorang lelaki meminang anak perempuan kita, kita nak tengok apa lah ni. Abang, anak kawan tu namai masuk minang anak perempuan kita, kita nak tengok apa, tuan-tuan? Anak dia ni, dia tu siapa? Mengaji di mana? Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Soalan lazim. Kerja apa? Dia kata, saya tak ada kerja apa, saya driver saja. Laki pun tolak terus driver. Dia tak tahu driver kapal terbang. Tuan-tuan, terlampau kebendaan kita nampak bila sebut benar tu sakinah, belum tentu, tuan-tuan. Harta banyak belum tentu tenang, dan harta tak banyak belum tentu kita hidup bergelora. Tenang dan bergeloranya terikat kepada bagaimana kita nak ikat diri kita dengan agama. Harta banyak akan tenang sekiranya kita ikatkan harta kita dengan agama. Akan tenang, tuan-tuan, akan banyak kebajikan kita boleh buat. Dan harta yang orang miskin juga, maksud saya, akan tenang sekiranya kemiskinannya diikat dengan agama. Kalau kemiskinan tak diikat, tak ditambat dengan tiang agamanya, akan mudah murtad, nauzubillah, akan mudah syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok. Sebab tu kita tengok, apabila kita nak letak mas kahwin anak-anak kita, kita lah macam mana, tuan-tuan? Kita tengok, kita di Langkawi ni daerah yang agak ke depan majunya. Bila nak letak mas kahwin, Islam memberi kuasa kepada yang nak letak mas kahwin adalah untuk mak ke untuk mak budak tu? Wali dia.
Pasal apa Allah Ta'ala Islam meletakkan, memberikan kuasa kepada laki, kepada mak budak tu untuk meletakkan mas kahwin, tak bagi kat mak dia. Agak-agak pasal apa? Tuan-tuan boleh kupas malam ni. Abang, kita tarik bincang tengok. Depa tu nak minang anak kita mas kahwin RM24. Ada ke patut? Kita zaman Jepun dulu beli dah RM24. Lah mana boleh? Lah habis ada orang Langkawi lah yang mahar dia RM24. Pelik tuan-tuan, pelik. Loh, tak maju lagi buat tu. Tak maju lagi tuan-tuan, berkelahi. Habis komen 2,000 betul tak? Tu pun dah tengok, ngaji dah, kerja dah, kalau gaji lah mas kahwin tengok, belas-belas ribu buat dah. Ini kita. Tapi Nabi suka tak tuan-tuan? Nabi tak suka. Nabi suruh kita buat apa? Meletakkan mas kahwin ini adalah lebih rendah lagi bagus. Lagi sikit mas kahwin, lagi mahal anak kita. Jadi yang mai kuliah malam ni, malam ni saya nak wasiat tuan-tuan, balik letak mas kahwin bagi rendah, jangan bagi mahal. Mula dah tuan-tuan. Kita nak letak mas kahwin, kita buat bandingan. Si A tu mas kahwin dia katakan 1,000. Yang anak dara nombor 2 mas kahwin dia adalah 100. Yang mahal anak dara tu, yang mahal dia 1,000 ke 100? Mazlan, entah muda pun nikah. Yang anak dara yang mahal, yang value dia ni tuan-tuan dan puan-puan, anak dara ni yang mahal dia, yang mahal dia 1,000 ke 100? Mesti kita kata 1,000. Ini kalkulator kita, Nabi tak pakai. Kena pakai ilmu hisab. Yang paling mahalnya ialah yang paling rendah mas kahwinnya. Boleh terima dah ni? Boleh, tapi tak boleh buat ustaz. Tak boleh. Tuan-tuan, nak punggah ni pun susah. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramaikah anak dara yang mas kahwinnya rendah tak bahagia? Dan berapa ramaikah anak dara yang mas kahwin dia mahal bahagia? Tuan-tuan, anak dara mas kahwin RM24, tiap-tiap tahun beranak dia ni, tak ada masalah apa. 5 tahun nikah, 5 orang anak. Berapa tahun nikah? 6 ustaz. Anak berapa? Baru 6. Tu pun sami-sami ya. Kalau puluh zakat. Tuan-tuan, maknanya benda itu belum tentu sakinah. Laki-laki bila depan nak anak dara kita habaq pilah tuan-tuan, mas kahwin dia 1,000 aku cari, 2,000 aku cari, 3,000 aku cari, aku nak menikah juga dengan dia. Dia ni kerja apa aja tuan-tuan? Kalau driver kapal terbang tak apa. Kalau driver bukan kapal terbang, kita nak kata apa? Tapi lajak pi pokok nyok kawan tu, lajak pi kawan ni, lajak pi jalan, himpun mai, himpun duit yang halal ni tak ada, yang haram dia banyak, yang makruh dia pun buat, mas kahwin. Nak jadi cucu kita tuan-tuan. Sanggup berhutang bank ada tak? Takkan sampai terang tu. Saya sebut ini untuk majoriti. Yang kaya-kaya tak apa. Kalau tuan-tuan jenis kaya raya, jangan mas kahwin. Kalau yang main minang anak tuan-tuan orang kaya, pak dia bilion jangan boh 1,000, hina dia apa, kena boh juta tuan-tuan. Ini Islam. Mas kahwin berapa? 1,000,000, padan dengan pak dia. Tapi main minang anak kita pun lebih kurang kebuta je kita juga tuan-tuan dan puan-puan, boh juta lorat orang tu. Muslimin, fazfar bizatiddin. Al-Hasanul Basri rahimahullah apabila ditanya, kepada siapakah akan kamu letakkan putri aku, wahai guruku? Dia tanya, aku ini orang membina anak banyak dah, aku nak letak anak dara aku ni atas tangan siapa? Dia kata, hang letaklah anak gadis kamu di tangan orang yang ada agamanya. Bukan mengaji agama tinggi. Kadang-kadang mengaji agama tinggi, penghayatannya tak ada, macam tak mengaji. PhD tuan-tuan bab agama, tapi basuh kereta pakai seluar pendek. Tu tajuk lain. Buat apa?
tuan-tuan. Bukan nanti tetapi penghayatannya. Disebut kamu letaklah anak gadis kamu di tangan lelaki yang ada agama pada lelaki itu. Kalau dia sayang anak gadis kamu, dia akan sayang sesayang-sayangnya. Tetapi kalau dia marah anak gadis kamu, dia takkan hina keturunan hang. Oh, agama. Tapi kita bila depan orang sayang perempuan, dia sayang, bila dia marah, dia hina, tuan-tuan. Habis bahasa dia keluar. Siapa sanggup macam tu, tuan-tuan? Muslimin. Waktu Nabi sebut, apabila datang meminang anak gadis kamu, mana-mana lelaki yang kamu tahu baik agamanya, lepas dia bagi, tuan-tuan. Bagi dia. Walaupun dia tu susah, walaupun dia tu tak popular, walaupun dia tu, tapi dia ni kita yakin dia ni orang masjid, rajin, kita kenal, kita kenal agama dia, lepas. Kalau kita tak lepas anak gadis kita, akan berlakulah fasadun arid, akan bermaharaja, lelalah kerosakan dalam masyarakat kamu. Tuan-tuan, kita mau menikahkan anak kita secepat yang mungkin. Tak usah tahu, tuan-tuan, orang Minang bagi. Lah ni ada pula zaman tak boleh perempuan pi Minang laki-laki. Daripada Ain Barat Telaga cari timur. Betul tak, tuan-tuan? Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tajuk kita malam ini. Dia dengan Khadijah binti Khuwailid. Siapa pi Minang siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan bapa saya nak dengar. Khadijah pi mawa diri kat Nabi. Nabi terima tak, tuan-tuan? Nabi terima. Sebab dia adalah Nabi SAW. Yang kesemua yang terlintas pada dia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, tuan-tuan, Khadijah 40, Nabi 25, Madlan, nak terima dah entah. Geleng kepala kita, letak serban di bawah. Tak mau, tuan-tuan, tak mau, tobat tak mau. Bahkan Madlan, cikgu kita tak mau. Mau tengok. Tak mau. Balik-balik mengaji, umur 25. Mak kata, mak pasal kenal lah anak Mangah Timah tu. Contoh Mangah, jangan rasa nama Tiara Eka tak kenal siapa kan. Saya kenal pun sini Arwah Ustaz Man, dia kawan baik saya dulu, dia ahli lagu. Dah saya pun dah mengaji lagu 2-3 patah, boleh lah bayati sikit patah 2 boleh lah. Tapi tak macam dia, tuan-tuan. Mak kata, mak kenal anak Mangah Timah tu. Mak kenal. Kita tanya mak, berapa mak? Mak kira baru 45 tahun. Janda pula tu. Kita mau dah, tuan. Agak-agak nak kata apa? Nak kata tak mau kasar. Kita mak bahasan nak sama mengaji lagi bahasan. Tak boleh pi, tuan-tuan. Dia main darab pula lah ni. Dia main darab. Kalau lelaki-lelaki 26 tahun nak cari umur bini dia main darab campur. Main mana kita tak tahu. Lelaki-lelaki 26 tahun akan bahagi dengan 2, akan campur dengan 7. Kaedah daripada kira tuan-tuan, umur lelaki-lelaki ni beda 2 campur 7. Hak tu lah umur bini dah. Yang menikah dah kena kira. Saya tak halal ilmu ni, tuan-tuan. Maklum, baliklah ni tengok. Biasanya Pak Long WhatsApp muka bercahaya malam tu, tengok kalkulator apa. Jangan. Tu duk kira apa tu? Dekat ustaz duk kira umur, jangan. Kalau laki-laki anak teruna tu 26 tahun, nak cari bini dia 26 bahagi 2 boleh berapa? 13 campur dengan 7 berapa? 20. Maknanya kalau laki-laki 26, elok bini dia umur 20. Kalau laki-laki tu 30 bagi 2, 15 campur dengan 7 jadi 22. Awak sengak semua ni, cikgu. Ya. Tapi sungguh tu pasal apa dia kira macam tu? Betul lah, bila kita nikah, bini akan panggil abang kat kita pasal abang pangkat. Biasanya perempuan ni dapat cepat apa, tuan-tuan? Cepat apa, tuan-tuan? Perempuan ni dapat cepat matang, lulus. Bukan cepat tua. Bini kita pantang, kita kata cepat tua, tuan-tuan. Kalau tak percaya, try tengok. Saya dulu di Langkawi tahun 91 jadi qadi, tuan-tuan. Laki bini
Duk sembang dengan duk balik pada kerja, duk makan goreng cempedak, bertemankan gerimis senja, hujan turun dah tadi ni. Dah makan. Bini dia pun layan lah maklum, balik-balik. Lelaki kata, abang nampak hang ni pelantua lah, muka berubah tuan-tuan, berasap macam cocok cempedak. Pantang tuan-tuan, haramkan diri kita kata depa ni tu. Mudah tak bang? Mudah. Tak apa mudah. Aci try lah tuan-tuan. Yang kedua, depa masak apa? Sedap. Sedap tak bang? Sedap. Paling sedap di dunia. Sungguh tuan-tuan. Ni makan-makan tuang terus masak macam masak dengan kaki. Allah tuan-tuan. Masak. Tak mati Bini angkat makanan main kat kita. Bini perlu fikir tambah-tambah bulan puasa tuan-tuan. Bulan puasa. Nak makan apa bang? Aku tak tahu masak apalah, aku kira nak makan. Mana ada lelaki bagi menu bulan puasa? Tak imam ada tak? Tak tahu nak fikir. Bini pun pening 30 hari Ramadan tu. Nak masak susah. Masin sikit je amboi berasain hari ni patutlah lori garam lalu ke depan ni 2 kali. Lori terbalik. Ayat tu tuan-tuan sampai tulis hitam tu. Gagah makan bila tak mati tuan-tuan. Nabi, kalau betul lah cerita ni, satu hari Nabi balik jumpa Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Aisyah. Kalau betul hadis Nabi cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebetulan terlampau sonok Aisyah balik pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gila Aisyah malam ni tuan-tuan. Aisyah seronok sangat. Maka Aisyah tergalit ambil garam campur jadikan air. Ingatkan gula dah. Dia baca-baca suruh kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum air dalam gelas tu tuan-tuan, senyum. Nabi letak. Ini Rasulullah. Air garam tuan-tuan. Air garam. Menjadi tabiat Aisyah dan Nabi. Kerap kalinya bila Nabi minum, Aisyah akan ambil gelas yang sama. Aisyah akan pusing. Tang mana Nabi letak mulut, tang tulah Nabi tang mana Nabi letak mulut, tang tulah Aisyah akan letak mulut. Balik malam ni buat terus. Jangan tunggu malam Jumaat. Tak. Bila Aisyah minum air berasa masin tuan-tuan, Aisyah letak. Aisyah kata, ya Rasulullah, minta maaf tersilap garam kat Nabi. Nabi kata apa tuan-tuan? Relax Aisyah, relax. Tenang Aisyah. Aisyah tahu tak, dalam perjalanan balik tadi aku berasa teringin sungguhlah nak makan air garam. Allah tuan-tuan, bini rebah jenis ni tuan-tuan. Kalau kita ni garam, ingat aku ni bapak lembu. Tuan-tuan, tak mati tak mati. Muslimin makan apa yang akilan ma wajad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni akilan ma wajad. Nabi ni makan makanan apa yang ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak minta lebih-lebih. Kita bulan puasa macam mana tuan-tuan? Bulan puasa, bulan makan kita. Tak apalah tajuk tu. Kita tengok bulan puasa, kita bayang Ustaz, bulan Ramadan nak main ni. Apabila nak buka puasa, yang paling kalut sebenarnya bini. Masuk dapur pukul 2 tadi tu. Laki mesti berasa lapang lepas lihat buat. Tepung bungkus buat. Lagi macam-macam buat. Bini masuk. Tuan-tuan. Masuk. Elok-elok nak azan dah tuan-tuan. Allah, lupa pula dah. Ayak cabai. Ayak belacan contoh. Cabai lupa nak tumbuk. Nu nak azan dah. Kalau ada cabai lagi sedap buka puasa. Tak sah duk bangun tahun ni malam. Makan petang esok. Kalau lelaki yang baik, mai duduk depan makanan ni, jadi dulu. Makan tak mati tuan-tuan. Pi mana Haji Mahmud? Haji Mahmud mati dah hari ni sebab bini dia tak buat cabai buka puasa. Tak ada tuan-tuan. Tapi kita, ya Allah, nak order tu mudah. Order. Kalau pi di kedai order, tak payah kita bayar. Di rumah ni tuan-tuan, tugas masak ni tugas pada sebenarnya. Maklum jawab laju. Betul tuan-tuan, tugas kita. Bini kita tugas dia tuan-tuan, yang pertama
Depa santun kita dengan sesempurna yang mungkin. Yang keduanya tuan-tuan, depa tak minta sesuatu di luar kemampuan lelaki. Ini tugas bini. Yang lain lelaki buat semua. Basuh baju lelaki, kepiah lelaki, iron baju lelaki, kiwi kasut lelaki, kemas bilik tidur lelaki, basuh cadar lelaki, mop bilik air lelaki, masak nasi sepedas je. Mengaku dah. Lelaki, bancuh ayam lelaki. Apa dia lagi tuan-tuan? Lelaki. Maklum, cantiklah saya dua abang ni. Balik malam ni abang, ustaz tu dua abang tadi ni, bahawa yang tugas tukang masaknya, mop lantainya, basuh pinggan mangkuknya, basuh pakaiannya, kesemuanya adalah tugas si suami. Bermula malam ini aku tak mau buat dah benda-benda tu. Nak ikut Nabi. Agak-agak lelaki nak kata apa? Tak apalah kalau hang berasa tak mau buat dah macam tu. Aku nak setiap bantu hang bagi hang rehat. Wak mai seorang pembantu lagi bagi dia tolong hang. Tak apa aku buat balik. Ni ayat tu ya. Tuan-tuan, kalau kita boleh buat kerja ni, boleh basuh kain baju, boleh masak, siap sarapannya tuan-tuan dan puan-puan. Bulan puasa, pergi gerak, bini makan sok, adik bagi makan sok, abang masak ada. Tak kau duk paksa bagi menikah dah, depa mesti lulus banyak. Sungguh dah muslimat. Sungguh dah. Hangguk tuan-tuan. Ni bab nikah nak sunnah, bab masak nasi tak mau. Tuan-tuan, muslimin, indahnya Islam tuan-tuan. As-sakinah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jadikan dalam kalangan kita azwaja, berpasang-pasangan. Tangan kita nama tangan. Tangan bini pun nama tangan. Tetapi deria tangan dia tak sama tuan-tuan. Laki ada suara, bini ada suara. Laki ada mata, bini ada mata. Laki ada telinga, bini ada telinga. Tapi tak sama. Laki semua hati fikir sama ada. Yang ada kat bini tak ada kat laki. Walaupun nama benar sama. Jelas tak ni? Balik pergi carilah tengok. Saya pun tak tahu. Tuan-tuan, azwaja litaskunu ilaihi, untuk kamu berasa sakinah. Laki tengok bini rasa sakinah, bini tengok laki berasa sakinah, laki bini tengok anak, laki bini berasa sakinah, anak-anak tengok mak pak, anak-anak berasa sakinah. Sakinatun nafsi mahal tuan-tuan muslimin. Sebab tu yang ini hanya ada di dalam diri. Kalau kita nak katakan sakinah ini hanya akan terjun kepada mereka yang kaya raya saja tuan-tuan, sepastinya orang miskin akan derita. Sepastinya tuan-tuan, Nabi akan menderita sebab Nabi bukan kaya. Sebenarnya tuan-tuan, cerita lama-lama, Nabi adalah keturunan yang paling kaya di kota Mekah. Tuan Nabi kaya, tetapi Nabi sengaja nak pilih hidup cara yang tak mau kaya. Pasal apa tuan-tuan? Majoriti umat adalah orang yang miskin. Satu pagi Nabi tanya Aisyah, Aisyah, pagi ni kita nak menyorok apa? Tak nak menyorok. Bukan sebenarnya sarapan. Kita nak sarapan apa Aisyah? Aisyah kata, ya Rasulullah, pagi ni tak ada apa-apa benda pun kita nak menyorok ya Rasulullah. Ni ada tak orang Langkawi yang ada macam ni lah? Angkat tangan tuan-tuan. Saya nak bagi masjid, bagi kat dia tiap-tiap bulan duit bagi dia makan, beli beras. Tak mau sini ada anak Korea tau. Tak ada. Laki tanya bini nak menyorok apa? Bini kata tak ada benda nak sarapan abang. Oi, kalau macam tu Nabi kata izan nasumu. Kalau tak ada benda nak makan, kita puasa insya-Allah. Tuan-tuan, kita lah ni tak ada benda nak makan kan, sampai tak tahu nak makan apa dah. Mewah ya Rabbi tuan-tuan. Aisyah dah kita azan dulu tuan-tuan. Kan nak berhenti terus dah.
Silakan muazzin kita. Awak suara tadi lari lah benar ke azan lagi? Silakan tu Bilal, lagi kita sambung. Alhamdulillah, kita sambung lagi tuan-tuan. Tuan-tuan lawak tunggu sampai pukul berapa ni? Boleh ya? 2 jam lagi boleh? Tak. Ha? Ada kenuri? Oh, kenuri tadi kita pun dia. Kita dalam tengoklah 3 jam tak pun 3 lagi. Baik, kita ada rakam live Facebook ke? Rakam aku live nanya saya. Bila live ni kita cakap ke aku, tuan-tuan saya kaku lah ni. Tu dai satu dunia. Tu guru saya duk tengok tu nak cermat apa semua. Kalau tak ada ni kita lagi happy. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi idzan nasum, kalau macam tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita puasa. Sebab tu Nabi tuan-tuan, akilan ma wajad ghairu sa'ilin amma faqad. Dia makan apa yang ada di depan dia. Dan yang tak ada, dia tak tanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita nak tengok balik bahawa contoh kuduah yang baik ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ibrahim, tuan-tuan, Allah Taala jelaskan, kita tengok cerita lagi satu keluarga yang bahagia, surah Al-Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam nikah dengan Siti Sarahnya, dengan Siti Hajar, ada nama bernama Ismail, dan Nabi Ishaq. Baik, di dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ada 4 watak kita nak didik anak-anak kita, insya-Allah tuan-tuan. Yang pertama sekali pada tuan-tuan, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan isteriku tuan-tuan dan anakku, zuriat aku, min zuriyati biwadin, di satu lembah, ghairi zi zar'in, yang langsung tiada tumbuhannya, tidak ada air walaupun satu titik. Sebelum Nabi Ismail alaihissalam ada Zam-Zam tak? Tak ada tuan-tuan. Ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, di mana tempat aku tinggalkan zuriat aku adalah di Baitillahil Haram, di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya tuan-tuan, kita juga nak didik generasi, nak didik diri, tak boleh elak daripada masjid. Rabbana, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, liyuqimus salah, untuk anak-anak aku dan zuriat aku tunaikan solat. Kita tengok macam mana kekuatan Siti Hajar, kekuatan si Nabi Ismail alaihi salam, dan seluruh manusia yang tunai solat. Kita tengok macam mana dapat hidup tuan-tuan. Nabi kita suruh nak alimu auladakum, adibu, alimu, muru auladakum bisalah. Kamu suruhlah anak-anak kamu tunaikan solat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka umur 7 tahun. Maknanya kita tak ada jalan lain. Kalau kita nak rasa sakinah sebagai bapa, pastikan anak kita yang 7 tahun kena suruh dia solat. Ghalibnya 7 tahun ni balik dari tuan-tuan, tak lagi antara baliknya lelaki dan perempuan bila genap umur 15 tahun ataupun sebelum 15 tahun, sekiranya mereka mimpi aksiden, bukan aksiden repot balai tu,
Accident orang tak pernah report. Pernah mimpi dah accident ni. Mimpi accident. Maklum ni dalam masjid saya kena cermat sikit. Dia mimpi accident. Mimpi accident maka ni adalah balik atau panggil mumayyiz. Ataupun dia tak mimpi tetapi dia dah tengok pimai terlepas gear. Terlepas brake. Jelas tak? Dia lah tu. Ataupun yang perempuan kalau tak sampai 15 tahun dia ni main haid. Dia main haid. Nak kena aja anak-anak kita tentang haid. Kadang-kadang anak nak tanya siapa kalau tak tanya mak dan bapa. Sebab tu pengalaman kita dua urus jemaah haji di Mekah tuan-tuan. Kadang-kadang jemaah haji yang di tanah haram Mekah Mukarramah depa lebih suka cari ustaz tanya bab haid. Kita pun pening, kita kena mengaji tuan-tuan. Walaupun benda tu tak pernah mai kat kita duk berkawan dengan depa. Bini kita mai menatang tu. Orang Kedah panggil menatang. Muru auladakum bisolah, suruhlah anak kamu dengan sembahyang. Padahal kita nak ikatkan anak kita dengan Allah. Tersebut di dalam asar tuan-tuan, sekiranya kamu nak bersembang dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala sembang dengan kamu, tunailah solat. Man arada ayyatakallama billahi wa yukallimahu Allahu alaihi bisolah. Siapa nak sembang dengan Allah dan siapa mau Allah sembang dengan dia, sembahyang. Bahasa pelik dah tuan-tuan, pelik. Takkan kita cakap seorang-seorang Allahu Akbar. Ada yang mendengar tak tuan-tuan? Makmum dengar lah. Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak tuan-tuan? Dan basmalah adalah salah satu daripada 7 ayat Fatihah dalam mazhab kita. Tak sebut bismillah dengan jaharnya dalam tak sebut bismillah adalah tidak sah solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kata apa tuan-tuan? Kita sengak betul tak? Pasal apa? Dengar tu imam baca. Tetapi dalam hadis kursi tuan-tuan, idza qala 'abdi bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala jawab apa? Zakarani 'abdi, aku diingat oleh hamba aku. Kita duk sembang dengan Allah Ta'ala, salah duk cari Ustaz. Allah Ta'ala tak mana jam kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala jenis pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jawab, Hamidani Abdi, aku dipuji oleh hamba aku. Sampailah hujungnya tuan-tuan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah, akan dikaulah kami minta tolong. Allah Ta'ala qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bedakan sembahyang, aku separuh, umat hamba aku separuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali abdi ma sa'al, dan hamba aku yang dia minta aku bagi. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta apa tuan-tuan? As-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim di dunia adalah agama. Hujungnya pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ada amin dah tuan-tuan? Amin. Sebab tu imam antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kena saktah Ustaz. Saktah kena berhenti ambil sekadar subhanallah. Tak boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin satu dia. Tak ada sunat. Sunat saktah di sini tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tutup guru pondok dulu dia kata apa tuan-tuan? Antara tempat yang mustajab doa ialah hujung Fatihah dengan amin. Maka jangan tinggal peluang. Apa kata? Rabbighfirli wa liwalidayya. Jelas-jelas tu, ya Allah, ampunkanlah aku, ampunkan dosa mak pak aku. Lepas tu baru amin. Yang ni malung-palung Rabbighfirli wa liwalidayya. Wajib dalam bahasa Arab. Jangan terjemah.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam baca, kita pun ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa mak bapak aku. Amin. Pidah mayang kita. Punggah tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Baca pelan-pelan dengan kuat-kuat. Rabbi, dua angkat tangan tak payah. Tuan-tuan. Amin. Idza wafaqa, apabila serentaklah amin imam, amin makmumnya tuan-tuan, maka akan turut amin bersama mereka adalah seluruh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta, ya Allah, ampunkan dosaku, dosa mak aku, imam pun amin, makmum pun amin, malaikat tolong amin. Kalau malaikat amin, ya Allah Ta'ala nak tolak dah tuan-tuan? Dah. Muslimin. Baru tu siapa-siapa yang nak berbicara dengan Allah Ta'ala dan mau Allah Ta'ala sema dengan dia, falyusalli, maka sembahyanglah kamu. Wa man arada ay yatakallama ma'allahi, dan siapa-siapa yang nak sembang dengan Allah Ta'ala saja, falyaqra'ul Quran, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Kita baca Quran, baca kalam siapa? Tuan-tuan, baca kalam Allah. Ini hidup Nabi, seluruh jasad Nabi tuan-tuan penuh dengan Al-Quran. Sebab tu di dalam satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah anak-anak kamu atas 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak didik anak, kena didik diri dulu tu. Kita guna konsep mengajak daripada menyuruh. Nak suruh tu mudah, nak ajak tu susah. Nak ajak anak-anak buat, mak pak mesti kena buat. Kalau mak pak tak buat, nak ajak jenuh. Kalau kita mau anak-anak kita jangan merokok, pak kena berhenti merokok. Kalau kita kata jangan merokok, yang kita tu dia tuan-tuan. Mat pergi kedai Mat, awak ayah pergi beli binatang tu sekotak. Binatang apa? Rokok. Mak kata binatang tu tak boleh makan ayah, haram. Ayah kata binatang tunggu budak ni. Mak kata kalau ada ni binatang, bapa ada ni agak-agak binatang apa ayah? Tuan-tuan muslimin, hubbillahi wa rasulih, cintakan Allah, cintakan Rasul. Sejak awal kita mula-mula beranak ni, kita buat apa anak-anak kita tuan-tuan? Kita azan, kita iqamah berkaitan upah tu. Tapi sampai dah kat dia? Sampai. Bukan saja-saja, bukan kosong, berisi tuan-tuan. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Budak tu celek mata pun tak, hajak mai sembahyang dah. Ni sebab apa tuan-tuan? As-salah, as-salah, as-salah. Di penghujungnya adalah al-falah. Kalau bapa yang solah, insya-Allah anak-anak akan solat. Di penghujungnya akan ada al-falah. Kalau mak pak jenis tak solat tuan-tuan, kita bimbang anak-anak tak akan mampu nak solat. Macam mana nak al-falah dia? Kita tahnik mulut anak-anak kita. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil al-Quran washrah sadrahu wansyur minhu birahmatika ya arhamar rahimin. Berbagai-bagai kaedah. Ada yang ambil madu, ada ambil zam-zam campur dengan kurma, macam-macam. Ada yang punya macam-macam, kita nak buka mulut. Ini sunnah Nabi SAW. Baru ni di satu masjid di selatan, di Kedah, di Kedah Tengah, ada kuliah bulanan saya. Lepas kuliah dia kata, ustaz, tolong buka mulut anak saya, ustaz. Anak pun tak bawa apa main datang saya awak madu. Jadi dah madu apa? Madu lebah. Cium-cium tengok, bukan madu lebah, ambil tak mana ni, pergi beli bekan nat. Tak asal bagi anak makanlah madu ni, bahaya. Bagi mak dia makan. Tuan-tuan, buka. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil al-Quran washrah sadrahu wansyur minhu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita ambil kurma, mik dia mana, tolak langit-langit dia naik.
Allahumma faqihu fid din. Tuan-tuan, alangkah baiknya anak kalau mak kita buka anak, mak pak dia buka mulut sendiri anak dia. Tuan-tuan, hubbillahi wa rasuli. Adibu auladakum ala salasi khisalin. Hubbillahi wa rasuli, hubbi ahli baiti, cinta ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah banyak. Berapa ramai manusia yang tak cinta keluarga Nabi. Berapa ramai manusia yang mengkafirkan keluarga Nabi. Ada tak tuan-tuan? Ada. Di Sungai Petani. Mereka berhajat satu masjid berdebat. Nama masjid itu Masjid Saidina Abu Bakar. Dan kami bersedia nak berdebat. Sekiranya kami menang masjid ini pada Masjid Saidina Abu Bakar, kena tukar pada Masjid Saidina Ali. Tak kafir. Takfirus sahabah. Memurtad, mengkafirkan para sahabat. Tak cinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, wa ala tilawatil Quran, dan baca Al-Quran. Sejak bila tuan-tuan dan puan-puan Nabi minta ni? Kuduah Nabi ni sejak ketika mengandung lagi. Tapi kita mau baca lalulah Quran. Biar sedaging dengan kita. Kena pilih surah-surah duduk dalam diri kita. Ada ayat-ayat tertentu biar duduk dalam diri kita. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak didik generasi. Bayangkan ketika mengandung ibu ahli Quran, tuan-tuan. Rajin baca Al-Quran. Allahu Akbar. Bila lepas beranak rajin baca Al-Quran. Didik anak kena rajin baca surah ni, surah ni, surah ni. Kadang-kadang kita sampai nak tua, nak mayang Fatihah terlepas. Kadang-kadang sanggup banyak. Itu zaman kita, tak apa. Lah kita mudah. Muslimin dan muslimat sekalian. Sebab tu Quran sampai bila? Sampai mati. Quran akan bantu kita bukan hanya ketika kita hidup, bahkan lepas kita mati Quran akan bantu. Baik, kita tengok. Kita selak sikit tuan-tuan. Ayat apakah elok mak pak baca untuk nak didik anak-anak dia? Ulama banyak bermacam-macam ayat. Antaranya tuan-tuan, sekiranya anak kita yang agak ketegak ni kita cakap dia tak mau dengar, suruh tak mau ikut, larang pun tak mau ikut. Yang kita larang yang tu dia buat, yang kita suruh yang tu dia tinggal. Ada tak tuan-tuan? Ada. Kadang-kadang dia lebih sayang kawan berbanding mak dan ayah dia. Tuan-tuan, kata ulama, ayat yang paling baik Al-Quran tu semua bagus tuan-tuan. Daripada mula Fatihah sampai surah An-Nas semua adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab ni nak melenturkan anak-anak yang agak ketegak, yang degil, ayat apa tuan-tuan? Dalam surah Toha 1 sampai 6. Walaupun ulama sirah banyak pertikaikan tentang keislaman Saidina Umar, bukan berpunjaian, tapi tak apalah tuan-tuan. Maknanya ulama petua, siapa-siapa yang nak melunakkan, nak melenturkan, nak melemahkan anak dia yang ketegak, rajin-rajinlah baca ayat Toha 1 sampai 6 dan tiup di kepala dia waktu dia tidur. Bila dia tua-tua tak boleh dah palung, dia tigung kan tak mampu. Tigung. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. 1 sampai 6. Dia dulu lena kita baca muh jumpa lah. Yakin tuan-tuan? Tuan-tuan tanya ustaz ada baca tak? Ya, saya baca tuan-tuan. Tak muh kat saya sendiri lah. Tuan-tuan. Kadang-kadang dalam anak beranak dia bergomoi hangku ni tuan-tuan macam pulut goinyok. Sampai tak boleh nak pilih mana satu nyok, mana satu pulut, mana satu ikan kering. Tuan-tuan, goi-goi telan terus ya. Dia balut tu, ya Allah, pantang tak boleh. Dia kira nak bersigur hangku ya. Dengan seorang dia, orang lain dia sayang. Dengan adik-beradik dia cengih tuan-tuan. Tuan-tuan. Tapi kata ulama tuan-tuan, ayat Toha ini ayat yang telah merobohkan sedikit perasaan bosan diri yang ada dalam Saidina Umar. Dirobohkan dengan Al-Quranul Karim. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan ialah akhir surah Ali Imran
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Tuan-tuan, akhir surah Ali Imran, ayat, kalau tak salah ayat kedua tu, cuba tengok tak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Ayat ni ayat perang, tuan-tuan. Tapi ulama petua, ayat ini kalau mak dia baca, tujuannya kita niat nak islahkan, nak damaikan, nak balut hati anak kita mesra sama-sama hangku. Tengok tuan-tuan, 5, 6, 7 menantu rapat sangat-sangat, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Tang wa rabitu tu waktu duk basuh beras maklum. Kan kita jangan makan order nasi kedai semua dah lah ni. Main tunjuk semua. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Tang warabitu ni genggam berapa-apa. Ya Allah, rapatkanlah ikatan hati anak-anakku, ya Allah. Macam mana mesranya beras yang aku genggam. Dan lepas pelan-pelan beras tu, masak bagi jadi nasi, bagi anak-anak kita makan. Bagi anak-anak kita makan. Ataupun duk bancuh kopi, duk bancuh teh, tapi nak genggam gula pelik. Awak mak genggam gula ni pelik tuan-tuan. Dan paling mudahnya basuh beras. Dan saya nak cadangkan tukang masak kenduri, duk basuh beras, tak tahu duk menyanyi lagu Hindustan, buang masa, tuan-tuan. Duk basuh duk menyanyi lah, dah betih baru tahu. Duk syok apa lagu Hindu. Lagu kita duk ada. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Tak salah kat tangan tak duk. Ni tu iman berapa duk baca. Tak payah, tuan-tuan. Tak betul yang menurut jampi apa pula. Baca pelan-pelan. Dan warabitu ni genggam rapat-rapat. Ya Allah, mesrakanlah hati anak-anak Korea kami, ya Allah. Tak salah bagi bertokak sama kami, ya Allah Ta'ala. Islam semua kami ni. Biar kami bersatu betul-betul, ya Allah Ta'ala, lah agamamu, ya Allah. Tuan-tuan, dan warabitu lepas bagi makan. Dan ayat ni maklum, depa kata kalau bini tu jenis degil, laki boleh berubat juga. Dia minta tak bagi, minta tak bagi, minta tak bagi. Waktu dia lena tu baca tiup tulang belakang dia. Maklum apa maknanya? Malam ni jangan tidur nyenyak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Muih. Dah muih apa abang tu? Dah menyawa. Menyawa apa deras sangat ni? Tuan-tuan. Dan maklum, kalau boleh baca ayat ni bagi jamu laki makan, trend boleh pal-pal hari. Nasi kandak tak mudah maklum. Sungguh trend lah tengok. Tawan, tuan-tuan. Nasi kandak tak mau di rumah juga. Tuan-tuan. Muslimin. Al-Quran, tuan-tuan. Lagi apa dia? Kadang-kadang kita ni laki bini bertokak, betul tak, tuan-tuan? Laki layan tu yo, laki bini ni beralah habis trip noh. Tak boleh baik juga, tak nampak baik juga, tak sayang ni, tak terjun masuk dalam perut laki kita kat kita. Yang laki pun korban tak kira dah, tuan-tuan. Nak apa bagi, nak rumah bagi, walaupun tak rumah baru, cat baru, jadilah. Tak ada cara pi cari dan apa, tapi tak kena juga. Tak mana tak kena ni, tuan-tuan. Cuba minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ni popular, panggil ayat pengasih. Boleh guna lagi bini, tuan-tuan. Ayat apa, Mazlan? Lupa dah saya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Rajin amal ayat ni, tuan-tuan. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata setengah tua-tua 3 kali, tiap-tiap kali lepas kita mayang solat asar. Kata orang tua-tua lah tuan-tuan. Jadi ini banyak tuan-tuan, berbagai-bagai ayat Quran kita boleh baca, boleh amal, biar jadi sedaging kita amalkan di dalam kehidupan. Quran betul Nabi sebut al-adibu auladakum, tamanya hubbillahi wa rasuli, yang keduanya hubbi ali baiti, yang ketiganya ala tilawatil Quran, didik anak kita baca Al-Quran. Muslimin, saya nak patah balik yang tadi tuan-tuan, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana iskin inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Pacak tuan-tuan, bermula malam ini aku akan jadi laki yang tak akan tinggalkan solat. Aku akan pastikan biniku bini yang tak akan tinggalkan solat. Tapi lah tuan-tuan terbalik, kurang. Bini rajin sembahyang, laki agak malas sikit. Apa jadi macam tu? Tak payahlah tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan. Saya dah balik ceramah, mengajak malam-malam, agak kopa sampai malam ni payah awal lah di hotel. Bini duduk ada aman sekali tuan-tuan. Kalau bulan sana pukul 12.30 tu imam. Tuan-tuan lena, kami duduk atas jalan raya lagi. Tu manan boleh gemuk, kurus strik. Balik-balik kena lena terus tuan-tuan. Silap nu, silap ni, silap baca, silap baris Qurannya. Tuan-tuan, ini ilmu Allah, bukan lawak-lawak tuan-tuan. Kita ambil ilmu yang silap, tuan-tuan pergi hafal, pergi amal dengan kesilapan puja kita. Nu sampai akhirat tu. Nak cari balik macam mana tuan-tuan? Ni, nak cari balik. Saya tak ingat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ingat saya. Pergi amal. Tuan-tuan jangan lawak main. Video tu tu elok azan masjid, bini kita abang, nu azan dari masjid nu, kita boleh tanya tu bila komat lagi. Ada belambak tuan-tuan. Bini kita ada lagi lah, abang tak apa, bila tu bila komat mai gerak abang. Bini kita abang bila komat dah abang oi. Kita boleh tanya Tok Imam baca Fatihah lagi. Ada lagi bila baca Fatihah mai lah gerak abang. Imam baca Fatihah dah abang, imam baca surah lah lagi dah. Bila baca surah mai gerak abang. Abang imam baca surah dah bang, kunut dah lagi, bila kunut mai gerak. Tuan-tuan, kalau jenis ni maklum esok tak sah gerak nak kali letih ya, dan nak jangan ayah lagi. Terlentang badan elok-elok, ambil tangan kanan dulu, tangan kiri lurus elok-elok, make selimut tarik atas, pi selok lengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak panggung juga, telefon tu imam, mai sat imam, pi dah laki saya begini. Kalau sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak bangkit, berat dah dia tu tuan-tuan. Rabbana liyuqimus solah. Penting solat tuan-tuan. Sayyidina Umar sebut orang yang jaga solatnya, seluruh urusan hidup mati dia tolong dipeduli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tak jaga solat dia, Allah Ta'ala akan kucar-kacirkan seluruh urusan hidup mati dah. Kita tak sah pulun lah tuan-tuan. Pulun jaga, pulun kepung, pulun jaga bagi elok. Semayang kita tak buat, kucar-kacir habis kita. Siapa-siapa yang jaga solat dia, urus solat dengan elok, seluruh urusan hidup dan mati dia akan tolong diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang abai solat dia, kucar kacir solat dia, seluruh urusan dia akan dikucai oleh Allah Ta'ala. Jenuh doa kita tuan-tuan, jenuh cari tuk bomo. Kita tak jaga solat, jenuh tuan-tuan, jenuh tuan-tuan. Punca di situ. Muslimin, Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Hang gerakkanlah hati manusia ya Allah, agar manusia berpusu-pusu, berduyun-duyun pergi cari zuriatku di kota Mekah. Siapa tak mau pergi di Mekah tuan-tuan? Siapa tak mau pergi? Sekali pergi nak dua kali pergi nak tiga kali pergi nak 4. Saya belajar bila nak balik tuan-tuan, gugur air mata. Sayang nak tinggal tanah haram. Kita berdosa ya Allah tuan-tuan. Kita pergi di sana kalau boleh macam nak pergi keluk kat bawah. Allah tuan-tuan. Pasal apa?
berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu tuan-tuan, saya tanya seorang ulama Mekah, ada tanya, wahai guru, apakah petuamu untuk aku nak mai Mekah lalu? Tak mau putus mualat. Mualat ni kita napi selalu tuan-tuan, napi. Dengan apa cara pun napi. Kadang-kadang kita susah tapi banyak kali pi. Ada tak tuan-tuan? Ada. Dia tu lah pi Mekah miskin tapi boleh pi. Ada. Lah, dia tu kaya tapi Mekah. Ni lagi berlama tuan-tuan. Dia petua. Yang pertama, ketika kamu sedang di dalam ihram, maka perbanyakkanlah talbiyah. Talbiyah ni tuan-tuan, dalam bab haji ini, kesemua doanya kita bukan diwajibkan baca pun. Hatta talbiyah hukum adalah sunat. Walaupun sunat, kita cuba baca bagi elok, fadilatnya besar. Sebab tu sunnah Nabi walaupun sunat tuan-tuan hebat. Lah orang dah kaji bab janggut, Mazlan janggut tak baik. Betul. Dua kaji bab janggut, depa kata bila ayat janggut, bila bini, saya baca tang mana lupa dah, bila bini dia senap perut maka renam ayat janggut, laki bini makan lega, peninu tuan-tuan. Saya tak tahu betul ke tak betul ni. Dia kata laki-laki yang berjanggut dia tenaga kelakian dia lebih berganda dengan yang tak berjanggut. Betul tak cikgu? Daripada saya kenal dulu tanah cukup janggut cikgu ni. Yang penting dia sunnah tuan-tuan. Bila kita buat benda sunnah ni akan mai benda-benda yang baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah. Ketika kita dalam ihram, rajin bertalbiyah. Bah lagi laju, lagi derah talbiyah. Bah naik bukit, lagi derah talbiyah. Kita talbiyah dak tuan-tuan? Dak, waruk. Habis buat apple 2 biji, sembang laki bini Zat, lena. Jaga pulak tu di Mekah tu. Jemaah haji Iran talbiyah tuan-tuan sampai bermumbah pelantin. Tak ada, depa tak boleh bermumbah pun. Saudi kena buang bermumbah untuk jemaah haji Iran tu. Kita bumbung tidak galit. Talbiyah dak. Tuan-tuan saya pesan dia saya rajin yang duk pi umrah kena rajin bertalbiyah ketika kita di dalam ihram. Yang keduanya bila tuan-tuan, yang kedua kena rajin bersedekah jariah di sana. 1 rial di Mekah sama 100,000 rial di sini. 1 rial ya tuan-tuan. Tak sah duk kira lah dia buat tangan tipu, tak tu hak dia tuan-tuan. Kita sedekah di tanah haram. Dia pun kalau kaya dia tak muhur lah, pasal dia miskin lah tuan-tuan. Pasal dia miskin tu muhur orang tu. Kalau kaya tak tipu dah. Orang pun kalau kaya tak makan rasuah dah, tapi tak tahulah tuan-tuan. Pasal dia susah. Mana ada orang kaya di dunia lah, miskin belaka. Miskin tuan-tuan. Bagi sedekah 1 rial di Mekah Al-Mukarramah, 100,000 rial di sini. Rajin bersedekah jariah. Rajin, bukan nanti besar. 1 rial kita bagi palung, bukan kita seorang, beribu orang bagi. Tamah duk cuci Masjidil Haram, kita nampak ya Allah tuan-tuan. Kita minum air senang ya. Tok gelas pun lempak, sepak punya bagus kita. Depa pergi kutip nak dengan budget. Kita tahulah depa tu makan gaji, apa salahnya buh dalam tong sampah elok-elok. Tuan-tuan perhati tak? Lempak merata bagi. Jangan takut nak sedekah di tanah haram. Yang ketiganya tuan-tuan, minta mati di tanah haram. Ya Allah, Allahumma amisni ala dinil Islam fi baladikal haram ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, matikan aku atas agama Islam. Di mana? Di tanah harammu ya Allah, Mekah ataupun Madinah. Tuan-tuan puan ni gamak nak minta mati dah ni. Berat Ustaz. Saya duduk ngaji sana dulu, duk minta mati sana Ustaz Abdullah. Minta ya Allah, tolong mati aku di tanah haram, minta mati. Bila duk pergi belakang-belakang ni wak anak bini tak terkelok ayat tu. Dia takut apa? Lagi tak mati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya bila siapa-siapa nak pergi ke Mekah, ajak buat Yasin. Sahabat ni kawan kita nak pergi ke Mekah akan baca Yasin, minta Allah Ta'ala sihatkan tubuh badan dia,
mudah buat ibadat kat dia, boleh umrah yang sempurna atau haji yang mabrur, nak balik tak balik sudah. Sungguh tuan-tuan, siapa tahu ustaz ni kata kalau balik ni buat dosa, wah baik mati sana tu kuih. Ada tuan-tuan, ustaz ni doa betul lah abang, betul. Tapi banyak orang gaya betul dah tuan-tuan. Takut nak mati di Mekah. Tuan-tuan muslimin dan muslim. Baik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan lunggukkan mereka ya Allah dengan buah-buahan yang banyak. Guna apa? Untuk mereka bersyukur. Kita kena juga tuan-tuan. Laki bersyukur ada bini. Laki bini bersyukur ada anak. Mensyukuri nikmat anak, didik bagi elok tuan-tuan. Bayang kita tak ada anak, Allah tuan-tuan. Aci sembang tengok dengan siapa yang tak ada anak. Aci sembang tuan-tuan. Allah Ustaz, oi sunyi dan sunyi. Kita ada anak, mensyukuri nikmat anak. Syukur artinya tuan-tuan kita akan olahkan apa yang ada untuk dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang mampu saya sampaikan pada malam ini, bahawa contoh yang paling baik ke semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dia, bapa dia, tuan dia, ketua tentera dia, ke semua contoh-contoh yang baik. Yang tak baik tak ada kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita nak jadi bapa yang baik, nak jadi bini yang baik, anak-anak yang baik, zuriat yang baik, kita tak ada jalan lain kecuali kena patah balik pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan prasyaratnya tuan-tuan, apabila Allah Taala nak jadi kita orang yang baik-baik, Allah Taala akan buka pintu hati kita untuk reti agama, untuk tahu agama, untuk ada ilmu-ilmu agama, untuk dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sampai sekitar itu dulu malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.